Okay, very good morning and selamat pagi to everyone. So my name is Ruina Abdul Karim. I'm from Penawa Special Learning Center. So today I would like to talk about the benefit for children with special needs and the usage for Mind Plus. Okay, so I think kita dah boleh start for the topic. So saya ada masa lebih kurang dalam 1 jam untuk berkongsi dan juga memberi sedikit information berkaitan dengan kanak-kanak berkeperluan khas dan Mind Plus. Okay, jika ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan, mungkin boleh diletakkan di bahagian komen. At the end of the session nanti saya akan cuba untuk menjawab semua soalan yang diberikan. Okay? Okay, kita dah boleh start. Okay, next slide. Okay, sebenarnya semua yang di sini saya rasa ada idea ataupun pernah dengar berkaitan dengan kanak-kanak berkeperluan khas ataupun apa itu learning disability ataupun biasa dengar berkaitan dengan autism ataupun ADHD ataupun dyslexia. Jadi untuk hari ini saya mungkin boleh berkongsi berkaitan dengan autism ataupun learning disability dan condition-condition yang related to learning disability. Okay, so learning disability sebenarnya adalah satu condition di mana it's not the disability ataupun kekurang upayaan seseorang kanak-kanak untuk memproses information yang mereka terima ataupun register any information yang mereka terima secara generalnya. Okay, tapi learning disability adalah satu umbrella term di mana di bawah learning disability itu ada banyak lagi condition-condition yang lain. So salah satu di bawah learning disability adalah autism, ADHD ataupun attention deficit hyperactive disorder, dan satu lagi ada dyslexia dan beberapa sindrom-sindrom yang lain. Tapi untuk hari ini saya akan fokus kepada autism, ADHD dan juga dyslexia. Okay? Jadi kalau biasa dengar berkaitan dengan autism, autism adalah satu condition di mana yang melibatkan brain development disorder. So brain development disorder untuk kanak-kanak yang ada autism, okay, kebanyakan ataupun parents kurang information ataupun kurang pasti berkaitan dengan autism. Adakah autism itu boleh sembuh? Apakah autism itu tidak boleh sembuh? Contohnya, so autism adalah lifelong condition. Okay, autism adalah lifelong condition yang mana this condition tidak akan recover 100%. Tetapi dengan bantuan beberapa rawatan, okay, contohnya daripada apa-apa alternatif yang lain yang kita ada, seperti terapi, speech therapy ataupun hipoterapi ataupun fisioterapi ataupun sebahagian psikologi, okay, occupational therapist. Jadi ini semua boleh membantu untuk perkembangan dari segi mereka punya psikologi dan juga beberapa komponen yang lain. Okay, jadi anak-anak yang ada autism, jadi parents kena clear, ya, anak yang ada autism itu adalah mereka punya condition adalah lifelong condition yang mana tidak akan recover 100%, tetapi dia memerlukan intervention supaya mereka boleh mencapai sehingga 80% daripada mereka punya the maximum performance yang sepatutnya mereka terima. Okay, jadi umur berapa sebenarnya autism ini boleh dikenal pasti? Kalau di dalam Malaysia, okay, 2 tahun 5 bulan, okay, 2 tahun 5 bulan kita boleh bagi confirmation diagnosis. Di mana pada umur 2 tahun 5 bulan tu kita dah nampak dengan sangat clear, okay, anak ini memang ada autism spectrum disorder, for example. Tapi sebelum itu, okay, ciri-ciri untuk autism itu kita sudah boleh lihat, dah boleh nampak. Okay, kalau di Jepun, okay, di Jepun 18 bulan semua rakyat dalam negara Jepun itu mereka wajib untuk pergi buat screening. Okay, untuk buat screening untuk mengetahui sama ada mereka ini memiliki masalah dari segi perkembangan ataupun tidak ada masalah dari segi perkembangan.
Okay, autism adalah satu condition yang saya rasa in future, okay, dia akan jadi like a pandemic. Kalau sebelum ni kita ada COVID as a pandemic, okay, yang tak lama lagi, okay, tak payah tunggu 2 atau 3 tahun. Sebenarnya sekarang pun kat mana-mana kita akan nampak anak with autism, anak with learning disability, okay. Even saya pergi ke sekolah, buat event ataupun buat talk di sekolah, ya, boleh nampak di sekolah sampai sekarang mereka sudah tidak boleh menampung lagi total patient ataupun total student with learning disability. Jadi hari ini saya punya objektif utama sebenarnya adalah untuk berkongsi information dan untuk memberikan awareness kepada semua yang ada pada hari ini berkaitan dengan learning disability, special untuk autism spectrum disorder. Okay, so pada umur kanak-kanak 18 bulan sepatutnya ibu bapa sudah boleh nampak ada ciri-ciri. Ciri-cirinya apa dia yang kita boleh nampak, walaupun kita belum boleh lagi bagi confirmation diagnosis sebab mereka belum lagi mencecah umur 2 tahun 5 bulan. Tetapi the criteria ataupun ciri-ciri atau features untuk autism tu kita dah boleh nampak. Jadi ibu bapa mesti ataupun perlu untuk the observation skill kena sangat-sangat tajam. Okay, yang pertama kita akan nampak ada ciri-ciri dari segi mereka bila kita panggil, okay, contohnya kita panggil mereka, dia tidak akan respon. Tapi bila pergi buat test telinga, test mata, semua tak ada masalah. Semuanya okay, the doctor pun cakap semua tak ada isu, semua normal. Tetapi parents akan perasan, why anak saya bila saya panggil dia tidak boleh respon ataupun dia macam tak dengar bila saya panggil contohnya. Okay, and then bila kita buat sesuatu pergerakan, contoh kita akan buat peekaboo like that, kita minta untuk dia respon pada kita tapi dia tidak akan respon. Ataupun bila kita bercakap dengan dia atau kita buat apa-apa, mungkin kita kongsi alat mainan, bermain dengan mereka, the eye contact itu pun tidak akan ada. Dia tidak akan pandang kita, dia akan tengok pada dinding, dia akan tengok pada ceiling for example, tapi dia tidak akan tengok pada kita. Jadi itu adalah kriteria yang kita boleh nampak pada awal sebelum mereka diberi confirmation diagnosis. And then parents juga akan nampak dari segi mereka punya percakapan. Okay, anak-anak yang dah berumur 18 bulan dan ke atas sepatutnya mereka sudah ada speech, dah ada words. Tetapi anak-anak yang ada autism ni kebiasaannya mereka hanya humming ataupun mumbling. Jadi humming ataupun mumbling itu apa? Humming ataupun mumbling itu kalau ibu bapa pernah perasan mereka hanya akan buat macam contoh kita menyanyi lagu tapi kita tak tahu the lirik, so kita akan just ikut the rentak, things like that. So dia macam itulah lebih kurang. Okay, itu yang kita akan panggil humming ataupun mumbling untuk anak-anak yang dah berumur 18 bulan dan ke atas tapi still tak ada speech ability. Okay, tapi ibu bapa jangan risau. Mungkin kalau mereka first time terima diberitahu anak mereka ada autism, jadi apa yang mereka perlu lakukan? Okay, untuk sekarang saya rasa sangat ramai pihak yang dah aware berkaitan dengan autism. Jadi memang akan ada banyak ciri-ciri ataupun bantuan ataupun facilities ataupun rules and regulation untuk mereka ataupun parents yang memiliki anak autism. Nak hantar ke mana, apa saya nak kena buat if anak saya ada autism, kalau anak saya ada ADHD for example, so anak saya nak dihantar ke mana, apa yang dia nak kena buat in future. Okay, jadi soalan-soalan ini sebenarnya yang parents akan tertanya-tanya. Tapi sebenarnya tak perlu terlalu risau, okay, bila anak kita ada autism dan kita rasa dunia dah tak ada, dunia dah habis, anak kita ada autism. It's just mungkin kalau sebelum ni kurang pengetahuan berkaitan dengan autism, jadi dari segi facilities pun agak kurang. Tapi untuk sekarang saya rasa di Malaysia kita dah banyak sangat organisasi yang menyediakan intervention ataupun rawatan untuk anak-anak autism, even though mereka tidak the condition macam saya cakap tadi, the condition adalah lifelong condition dan dia tidak akan recover, tetapi by the intervention yang proper mereka akan achieve at least 80% of the maximum performance sebagai seorang manusia.
Okay? Okay, so next. Okay, ini yang saya maksudkan tadi, autism spectrum disorder adalah lifelong condition atau brain development disorder. Okay, mereka semua akan tanya saya, autism ini sebenarnya disebabkan oleh apa? Oleh kerana apa? Okay, autism spectrum disorder. Sebenarnya banyak research yang dibuat di dalam dunia, di dalam negara kita, di luar negara, sangat banyak research yang dibuat berkaitan dengan autism. Tetapi sampai hari ini tidak dijumpai lagi, okay? Tidak dijumpai lagi apa sebenarnya penyebab utama kepada autism spectrum disorder. Banyak studi yang menyatakan mungkin disebabkan oleh genetik, mungkin disebabkan oleh chemical imbalance dalam brain seseorang kanak-kanak, ataupun mungkin disebabkan oleh faktor-faktor kesihatan ibu bapa. Okey, ini boleh jadi faktor yang menyumbang. Tetapi apa faktor utama ataupun apa penyebab utama kepada autism spectrum disorder? Okey, itu tidak ada yang menjumpainya. Okay, tapi faktor-faktor tu adalah, salah satu faktornya adalah genetik. Okay, mungkin nanti malam ni mungkin boleh join juga talk daripada Prof. Mus. Prof. Mus akan bercakap berkaitan dengan spectrum disorder dan juga Mind Plus. Jadi mungkin kita boleh berkongsi information lagi. Okay, jadi nanti malam ni boleh join sekali. Okay, saya continue with the condition of autism. Boleh katakan yang slide tadi belum habis lagi. Okay. Untuk autism spectrum disorder, salah satu penyumbang kepada condition adalah genetik. Tetapi tidak semestinya mereka yang tidak ada genetik autism tidak akan dapat anak autism spectrum disorder. Okay, kerana based on saya punya pengalaman bekerja di Penawas Special Learning Center. So Penawas Special Learning Center sekarang dah ada lebih kurang 16 branches. 16 branches di seluruh Malaysia dan kita dah ada lebih kurang 12,000 orang patient yang berdaftar di bawah penaungan Special Learning Center. Okay, based on this, statistik yang saya dapati adalah ada parents yang memang ada genetic autism. Jadi mereka punya risiko untuk mendapat anak autism itu lebih tinggi. Tetapi ada juga parents yang tidak ada langsung history of autism spectrum disorder. Tetapi still mereka boleh dapat anak autism. Jadi genetik adalah salah satu penyumbang tetapi dia bukannya penyebab utama. Okay? And then yang kedua adalah jika umur ibu bapa itu sudah lanjut. Okay, mungkin ibu bapa, ibu mengandung semasa tu umur dah 40 lebih. Okay, jadi kita pun tahu bila kita dah berumur 40 lebih ke atas ataupun 35 dan ke atas, so risiko untuk mengandung anak mungkin ada sedikit risiko yang kita tidak boleh elakkan. Tetapi bukan semuanya. Ada juga yang mengandung pada umur 40 tahun tetapi anak yang lahir itu still normal. Jadi dia macam saya cakap tadi, ini hanyalah faktor yang menyumbang sahaja tetapi dia bukan faktor utama. Okay, yang ketiga adalah jika ibu bapa ada apa-apa condition yang lain. So for example, mungkin the parents ada semasa mengandungkan this anak, okay, the parents ada hypertension ataupun the parents ada diabetes ataupun the parents mungkin ada condition-condition yang lain, heart attack contohnya. Okay, jadi mereka ambil ubat. Jadi bila ambil ubat, mungkin ada side effect daripada ubat itu yang akan mengganggu perkembangan brain anak di dalam kandungan. Okay, tetapi bukan semuanya. Saya mention lagi sekali, bukan semua sebab ini hanyalah faktor yang menyumbang sahaja. Okay, itu adalah faktor-faktor yang saya nampak di Penawas Special Needs Center, the trend macam mana parents bila mereka datang kita akan tanya the history. Okay, kenapa anak boleh dapat autism? Sebab the first soalan yang parents akan tanya saya adalah kenapa anak saya boleh dapat autism? Anak saya punya husband tak ada autism, saya tak ada autism, adik-beradik dia semua okey, kenapa dia ada autism? Jadi this kind of factor yang mungkin menyumbang. Okay, satu lagi adalah jika okay, ibu yang mengandung itu mengalami stres ataupun tekanan yang terlampau kuat. Jadi bukanlah maksud saya stres yang bila
um, kita biasa kan cakap alah stres lah macam ni, alah tak nak lah buat ni, stres lah buat ini. Bukan stres yang macam tu, tetapi mungkin ada ibu bapa yang mengalami tekanan dari segi mental, depression contohnya, mereka ada panic attack ataupun mereka ada anxiety, okay, dan mereka mengambil ubat. Jadi ini pun akan contribute kepada perkembangan brain seseorang kanak-kanak di dalam kandungan. Okay. Okey, itu adalah faktor-faktor yang menyumbang sebenarnya dan bukannya faktor utama, okey. And then yang seterusnya yang saya nampak sekarang the pattern yang sangat-sangat jelas adalah penggunaan gadget di kalangan kanak-kanak. Okey, penggunaan gadget di kalangan kanak-kanak yang semakin saya rasa mereka yang berumur 3 tahun atau anak-anak yang berumur 2 tahun setengah, okey, 2 tahun 6 bulan pun sudah didedahkan kepada penggunaan gadget. Jadi banyak research yang dibuat, okay, saya pernah go through the research yang dibuat di Australia, okay, mereka come out dengan finding bahawa penggunaan gadget yang berlebihan ini boleh menyumbang kepada the brain development disorder itu menjadi lebih teruk. Jadi sebenarnya kalau ikutkan penggunaan gadget yang selamat untuk seorang kanak-kanak dalam sehari hanyalah 30 minit ke 1 jam. Itu sahaja. Jika lebih daripada itu akan menyebabkan beberapa isu in future. Okay, salah satunya anak akan menjadi dalam bahasa Melayu panggil ketagihan. Okay, ketagihan kepada gadget. Jadi bila mereka dah macam kita orang dewasa, okay, ambil barang terlarang, contohnya ambil drugs atau ambil dadah, okay, bila kita tak dapat, kita akan jadi sangat agresif, kita akan tantrum, kita akan mengamuk. Okay, jadi perkara-perkara ini akan dialami oleh anak yang addicted kepada gadget tadi. Jadi kalau boleh saya punya pesanan ataupun nasihat kepada semua yang ada pada hari ini, elakkan penggunaan gadget yang berlebihan kepada anak. Ya, betul, memang gadget ada memberi sedikit ada memberi kebaikan juga, bukannya 100% tidak baik, tetapi kita harus tahu dan harus pandai macam mana nak manage. Okay, bila anak spend masa dengan gadget berapa lama, and then bila yang masa yang dia kena explore ataupun dia kena terexpose kepada the natural environment yang kita ada. Okay, okay, so next. Okay, autism spectrum disorder. Autism spectrum disorder sebenarnya kalau kita nak tahu, so hari ini saya hanya memberi information saja, bukan untuk semua boleh memberi diagnosis kepada anak, okay? Jadi macam mana kita nak kenal pasti autism spectrum disorder? Autism spectrum disorder paling senang sebenarnya. Dulu susah nak diagnose. Orang kebanyakan orang ramai ataupun banyak condition yang akan ada misdiagnosis, okay? Selalu terjadi misdiagnosis. Dr. A diagnose anak ini sebagai speech delay, and then Dr. B tengok, so Dr. B tengok anak ini bukan speech delay tetapi anak ini ada autism spectrum disorder. Jadi sebenarnya autism spectrum disorder ataupun apa-apa case learning disability, kita memerlukan beberapa banyak kali session, okay, untuk kita nak bagi the confirmation diagnosis. Jadi dia tidak boleh masa sekali kita jumpa kita terus bagi confirmation diagnosis. Benda itu tidak terjadi seperti itu. Ataupun the diagnosis tidak terjadi seperti itu. Dia kena melalui beberapa kali sesi, 4 ataupun 5 ataupun 6 kali sesi perjumpaan baru kita boleh bagi the confirmation diagnosis. Okay? So the confirmation diagnosis biasanya hanya boleh diberikan oleh mereka yang pakar sahaja. Okay, even cikgu ataupun cikgu sekolah PPKI atau cikgu sekolah normal ataupun lecturer lah contohnya, okay, atau nurse ataupun therapist, mereka pun tidak boleh bagi confirmation diagnosis. Mereka hanya boleh bagi professional diagnosis. Okay, tetapi the ciri-ciri kita boleh nampak dengan sangat jelas. Yang pertama, untuk anak yang ada autism spectrum disorder, isu ataupun red flag. Okay, red flag yang pertama adalah dari segi communication. Okay, mereka akan ada masalah dari segi komunikasi ataupun yang kita panggil sebagai speech delay. Macam yang saya mention tadi,
untuk anak yang berumur 2 tahun 5 bulan. Yang berumur 2 tahun 5 bulan, sepatutnya mereka sudah boleh combine at least 3 simple words. Dia sudah boleh minta atau dia dah boleh request, mama saya nak susu, mama nak bola, even though walaupun the pronunciation itu tidak clear, tetapi dia boleh combine 3 words untuk dijadikan satu ayat yang bermakna, itu sudah dikira komunikasi yang betul. Okey, tetapi untuk anak yang menunjukkan ciri-ciri autism ni atau ASD, mereka tidak boleh langsung berkomunikasi. Dia hanya akan humming, akan mumbling, ataupun dia akan bercakap bahasa yang dia sahaja akan faham. Kadang-kadang parents akan datang pada saya, akan beritahu, anak saya ni kenapa boleh cakap bahasa, dia seorang je yang faham, saya tak faham, husband saya tak faham, adik-beradik dia tak faham. Okay, kerana anak mereka cuba untuk berkomunikasi dengan cara mereka sendiri. Jadi kita ni tidak memahami sebab kita ada language yang kita gunakan, ada bahasa yang kita gunakan, tetapi anak autism spectrum disorder, mereka tidak tahu atau tidak boleh mengambil language yang kita gunakan sehari-hari untuk diimplement kepada harian waktu harian atau aktiviti harian mereka. Okay? Dan satu lagi yang parents kena faham adalah ekolalia. Apa itu ekolalia? Ekolalia pun kebiasaannya parents akan ada salah faham. Okay, ekolalia adalah satu condition, kalau pernah tengok parrot, burung parrot, dia kalau kita cakap selamat pagi, nama siapa, dah makan ke. So, the parents akan cakap, anak saya boleh berkomunikasi. Kalau saya tanya dia, nama siapa, dia boleh jawab, Ali. Tapi bila kita tukar, siapa nama, dia dah tak boleh jawab. Why? Kerana dia hanya menghafal the struktur ayat itu, tetapi dia tidak memahami apa sebenarnya ayat itu maksudkan. Okay? Nama siapa dengan siapa nama, hanya ada pertukaran sedikit tetapi maksud yang sama. Tapi untuk anak-anak autism, sebab mereka adalah rigid, anak autism ada rigidity. Jadi bila kita tanya mereka soalan, dah makan ke belum, ataupun kita ubah dia soalan, dah makan ke? Okay, tak ada belum. Jadi dia dah tak tahu nak jawab. Ini soalan sebenarnya tanya saya soalan apa. Okay, walaupun the sentence itu sebenarnya ada sedikit perubahan tetapi maksud yang sama. Okay. Jadi untuk anak yang ada ekolalia, itu tidak dikira sebagai kebolehan berkomunikasi. Okay, parents kena ingat ni. Kerana parents sekarang selalu berikan gadget kepada anak untuk apa? Mereka bagi sebab dia kata daripada sini anak dia boleh belajar bercakap, boleh belajar perkataan. Yes, untuk permulaan, untuk kita kenalkan mereka kepada perkataan-perkataan baru, boleh. Tetapi tidak boleh terlalu eksesif penggunaan gadget itu. Kena tahu untuk kontrol, okay? Okay. Condition satu lagi yang melibatkan ekolalia ataupun autism adalah, kalau ibu bapa perasan ataupun guru-guru pernah perasan, ya, anak-anak autism, mereka boleh baca, boleh nyanyi ABC sampai Z, dia siap nyanyi ABCDEFG sampai Z, dia boleh. Tetapi bila dia pergi ke sekolah, dan cikgu akan cakap, anak puan tak kenal lagi ABC, dan parents tak akan percaya sebab dia selalu dengar anak dia nyanyi ABCDEFG until Z, dan parents tak akan percaya. Okay, sebab the issue adalah anak-anak autism, dia hanya memorize sahaja apa yang dia dengar tanpa memahami the maksud behind it. Okay, contohnya dia tahu dia menyanyi ABC sampai Z, tetapi bila dia pergi ke sekolah, di sekolah akan ada beberapa pelajaran yang dia kena go through, di mana ABC itu akan dia tidak follow the sequence. Mungkin ABC itu akan secara randomly. Jadi dia akan tanya, cikgu akan tanya, akan pick, ini huruf apa, ini huruf apa, ini huruf apa, dia dah tak tahu nak jawab. Okay, so ini adalah isu-isu yang sebenarnya cikgu-cikgu dan parents dah boleh nampak dengan sangat clear. Okay, berkaitan dengan autism spectrum disorder.
Okay, yang kedua, dari tadi yang pertama adalah dari segi komunikasi. Ya, mereka tidak boleh berkomunikasi ataupun ada speech delay. Sebelum saya lupa, speech delay. Okay, anak yang ada speech delay, tidak semestinya autism spectrum disorder. Okay, boleh jadi mereka hanya ada speech delay disorder sahaja. Tetapi anak yang ada autism spectrum disorder 99.9% akan ada isu speech delay. Jadi parents kena faham this condition, okay? Bila anak kita didiagnose sebagai speech delay, tidak semestinya dia ada autism. Jadi dia kena go through lagi beberapa investigation, beberapa assessment, therapy untuk kita find out whether anak ini ada autism ataupun tidak. Tetapi anak yang ada autism spectrum disorder, 99.9% akan ada speech delay punya features. Okay? Dari segi imitation, vocal imitation atau auditory imitation, dia tidak boleh. Jadi imitation itu apa? Imitation adalah kebolehan seseorang manusia untuk meniru sesuatu pergerakan atau sesuatu bunyi. Okay? Jadi itulah dari segi komunikasi. Yang kedua adalah dari segi sosial. Dari segi sosial, okay, untuk anak-anak yang ada autism, sangat clear kita boleh nampak mereka lebih suka untuk bersendiri. Okay, dia tidak suka untuk bercampur dengan kanak-kanak yang lain. Dia suka duduk di bawah meja, dia suka duduk di bucu-bucu bilik. Okay, dia tak nak bercampur dengan orang lain. And then suddenly parents akan nampak, kenapa anak saya macam bercakap sendiri? Macam mana anak saya boleh main seorang-seorang padahal ada ramai orang tapi anak saya tak nak main. Dia tak nak main dengan kawan-kawan yang lain, dia prefer main sendiri. Okay? Jadi ini adalah isu dari segi sosial yang kita akan nampak dan boleh jadi anak yang ada autism spectrum disorder, okay, mereka akan ada yang kita panggil anxiety disorder. Jadi anak-anak yang ada autism dan yang satu lagi sebelum saya terlupa, okay, anak yang ada autism dari segi sosial yang sangat clear kita boleh nampak adalah berhalusinasi, hallucination. Di mana condition lain tidak ada hallucination. It's just autism spectrum disorder yang akan ada hallucination. Okay, hallucination dari segi auditory dan dari segi visual. Mereka nampak dan dia ada dengan suara. Jadi anak autism ini mereka ada yang kita panggil dunia mereka sendiri. Own world. Mereka ada dunia dia sendiri dan dia lebih prefer untuk bermain dan bercakap dan beraktiviti secara bersendirian. Ya, jadi ini parents kena observe dan aware kenapa anak saya ni macam ni. Dan satu lagi yang saya nak ingatkan adalah di culture kita di dalam Malaysia, okay, isu sekarang dalam Malaysia adalah parents selalu akan fikir anak saya bercakap sendiri, anak saya main sendiri tak nak dengan orang lain sebab anak saya mungkin ada saka atau anak saya ada orang jampi-jampi anak saya ataupun ada jin masuk dekat dalam badan anak saya. Jadi kesnya tidak terjadi macam tu. Okay? Sebab isunya the parents akan bawa anak untuk pergi jumpa bomo, untuk pergi jumpa orang yang mereka panggil orang pandai. Orang ni pandai untuk nak treat anak dia. Jadi hantar anak untuk minum air ini, untuk makan ini, untuk makan berapa biji telur contohnya. Jadi bukan seperti itu the case, ya. Ini adalah ciri-ciri ataupun features ataupun karakteristik yang memang dimiliki oleh anak-anak yang ada autism spectrum disorder. Mereka akan ada hallucination. That's why dia lebih prefer main sendiri. Pusing satu rumah, tawaf satu rumah, jalan, patah balik, okay, jilat dinding. Dia lagi suka bermain, berinteraksi atau beraktiviti secara sendiri. Jadi ni parents kena aware. Okay? Yang seterusnya adalah dari segi behavior. Dari segi behavior, anak-anak autism mereka akan ada yang kita panggil hyperactivity, mereka akan ada aggressive behavior, okay? Mereka akan ada yang kita panggil repetitive behavior. Mereka suka buat sesuatu benda yang berulang-ulang kali. Dan juga boleh jadi mereka ada condition yang kita panggil OCD. OCD itu adalah Obsessive Compulsive Disorder.
Okey, tetapi bukan semua anak autism akan ada OCD, obsessive compulsive disorder. Dia certain sahaja kes yang akan ada obsessive compulsive disorder ini. Tetapi untuk dari segi hyperactivity, agresif, dari segi tantrum, okey, dari segi repetitive behavior, dari segi rigidity, akan dialami oleh seorang anak yang ada autism spectrum disorder. Kenapa ada this kind of behavior issue dalam badan mereka atau dalam diri mereka? Ini disebabkan oleh mereka tidak boleh berkomunikasi. Dia tidak boleh bagi tahu, dia tidak boleh expresskan the emotion yang dia ada. Jadi mereka akan start untuk agresif. Mereka akan start untuk tantrum, untuk bagi tahu, untuk ontak-ontak kaki, untuk marah-marah, untuk campak-campak barang, untuk inform the orang lain ataupun orang tua ataupun mereka punya caregiver yang mereka ini tengah marah ataupun mereka tengah sedih ataupun mereka tengah dalam keadaan yang tidak gembira. Jadi the way mereka nak expresskan the emotion adalah dengan marah, dengan agresif, dengan jadi hyperactive, okay, campak-campak barang. So the parents have to know macam mana nak handle anak bila anak dalam keadaan seperti ini, marah, agresif. Okay, the parents have to know. So the parenting skill untuk parents yang ada anak learning disability ataupun yang ada anak autism spectrum disorder is very important. Okay, sebab kejayaan sesuatu rawatan bukan hanya berdasarkan kepada terapis, kepada cikgu ataupun kepada pihak hospital ataupun kepada pihak center. Okay, tidak berlaku seperti itu. Dia memerlukan juga peranan yang sangat besar daripada ibu bapa. So ibu bapa have to know very clear berkaitan dengan bila anak saya ada autism, apa saya nak kena buat, or if anak saya ada this kind of condition, so apa yang saya nak kena buat. Okay? Okay, satu lagi yang tertinggal di sini untuk yang saya rasa sangat penting juga adalah sensory deficit disorder ataupun sensory processing disorder. So apa itu sensory? Sensory adalah deria rasa. Kalau dalam bahasa kita adalah deria rasa. Jadi deria dari segi mendengar, deria dari segi apa yang kita bau, apa yang kita nampak, apa yang kita rasa, apa yang kita sentuh. Okay, ini semua sebenarnya adalah daripada mana seseorang manusia menyimpan segala information, menerima segala information. Seseorang bayi yang baru lahir, okay, ini baru lahir. So dia baru lahir, dia zero, empty. Dalam brain dia tidak ada apa-apa. Jadi dalam brain manusia yang baru lahir, kita macam PC dan juga CPU. Okay, jadi bila kita pakai laptop ataupun kita pakai PC yang baru, if the CPU kosong, kita tak boleh nak ambil apa-apa data dalam tu. Jadi CPU siapa yang masukkan information? Adalah kita sendiri. Kita ambil data daripada kita punya slide, kita punya file, kita punya apa, kita punya words, kita punya PowerPoint, kita masuk dekat dalam CPU. Okay? Jadi bila kita nak gunakan, kita hanya cari dekat mana barang ni kita simpan, dekat mana file ni kita simpan, dekat mana dokumen ini kita simpan. Okay, kita akan cari daripada CPU. Jadi untuk manusia punya sistem, brain dia bekerja macam mana? Okay, macam mana kita masukkan information dalam brain adalah melalui deria. Okay, apa yang kita nampak, yang kita bau, yang kita dengar, semua ni akan kita ambil, simpan dalam brain, diproses menjadi satu information. Tetapi untuk anak yang ada autism spectrum disorder, mereka ada masalah dari segi pemprosesan information yang mereka terima daripada luar. Faham ya? Jadi untuk anak yang ada autism spectrum disorder, kebiasaannya mereka akan mengalami dua masalah utama. Sama ada yang kita panggil sensory seeking. Tak cukup, input itu tak cukup, jadi dia cari. Ataupun defensiveness dari segi sensory. Maksudnya dia menolak segala input yang dia terima. Dia tak nak sebab dia terlampau banyak input yang dia tak boleh proses lagi. Okay, contoh yang saya berikan. Kalau puan-puan ibu bapa boleh nampak anak autism ataupun kanak-kanak ni dia memilih makanan.
picky eater yang kita panggil picky eater. Okay, picky eater adalah satu condition yang dia sangat-sangat memilih makanan. Ini dia tak nak, itu dia tak nak. Yang dia cuma nak adalah makan Maggi. Mi segera je yang dia makan. So kita tahu this mi segera tidak ada nutrition untuk kita punya badan. Jadi badan dia tidak akan menerima apa-apa nutrition, dan brain kita memerlukan tenaga untuk memproses information. So dia memerlukan nutrition dekat dalam badan kita, dalam untuk brain. Tapi ini tidak terjadi untuk anak-anak autism sebab mereka memilih makanan. Dia tak nak makan ini, dia tak nak makan itu, dia hanya nak makan apa yang dia nak makan. Okay, boleh jadi itu condition picky eater yang kita panggil. Satu lagi condition yang kita panggil adalah pica eater. So pica eater ini pula adalah di mana anak-anak ini akan makan semuanya. Dia tak kira lah apa yang dia nak makan. Dia akan makan semut yang dia nampak, serangga yang dia nampak, dia akan makan. Segala debu-debu yang ada dekat lantai, if dia nampak, dia akan ambil dan dia just masuk dekat dalam mulut dia. Okay, jadi ini adalah condition yang parents kena aware berkaitan dengan cara makan, pola makan anak. Okay, dari segi dia picky eater atau dia pica eater. Ini dua-dua adalah satu condition yang tidak normal. Jadi mesti kena dapatkan rawatan ataupun jumpa pakar untuk dapatkan nasihat. Okay, satu lagi contoh yang saya berikan adalah anak-anak yang ada ciri-ciri autism spectrum disorder. Okay, kalau puan-puan perasan akan ada anak yang akan tutup telinga macam ni. Okay, dia tutup telinga like this dan dia akan duduk bawah meja. Dan dia tak nak tengok apa-apa. Dia tutup telinga, dia tutup mata. Bila kita cakap dengan dia, dia jadi lagi takut, lagi nampak macam dia ada panic attack, akan nampak macam mereka ada anxiety. Okay, anak ini yang kita panggil sebagai defensive. Yang mana dia hanya memilih, okay, memilih input apa yang dia nak terima. Jadi kalau nampak, saya rasa cikgu-cikgu pun ada hari ini join sekali. Cikgu kalau nampak dalam classroom anak itu avoid daripada bercampur dengan kanak-kanak yang lain, tutup telinga, duduk bawah meja, ini salah satu yang kita panggil red flag untuk sensory processing disorder under autism spectrum disorder. Okay, ini defensive, yang dia tak nak, dia menolak. Ya, ada pula anak yang input tak cukup pada dia, dipanggil seeking. So ini kalau boleh perasan, okay, ada anak yang akan berlari tanpa henti, berjalan tanpa henti, dia jadi restless dan dia akan tepuk-tepuk. Okay, kita dengar dia bunyi, dia nak cari dia bunyi lagi kuat, dia akan buat lagi kuat dia bunyi tu. Okay, dia akan tepuk-tepuk sampai dia terima the input. Ya, jadi this kind of situation semuanya under sensory processing. Macam mana kita proses all the sensory yang kita terima, apa yang sentuh kita, apa yang kita pegang, apa yang kita rasa, apa yang kita makan. Ini semuanya akan diproses di dalam brain untuk jadi satu information. Okay, so untuk ciri-ciri anak-anak yang ada autism, yang pertama dari segi komunikasi, communication skill. Yang kedua dari segi mereka punya social, and then dari segi behavior, and then yang terakhir sekali adalah dari segi pemprosesan sensory ataupun pemprosesan deria. Yang ini parents dan cikgu dah boleh nampak dah. Okay? Okay, next. Okay, so segala information, cuba patah balik semula. Okay, di bawah learning disability macam saya mention tadi, bukan hanya ada autism spectrum disorder. Ada juga condition yang kita panggil ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. So apa pula itu Attention Deficit Hyperactive Disorder? Attention Deficit Hyperactive Disorder adalah satu condition di mana anak ini ada mengalami masalah, 3 masalah yang utama. Okay, macam tadi autism dia ada 4 masalah utama. Untuk ADHD ataupun Attention Deficit Hyperactive Disorder, kita akan nampak 3 masalah utama. Saya tak masukkan dekat dalam slide ni, tapi mungkin boleh take note sedikit untuk kegunaan cikgu-cikgu ataupun parents ya. Okay, untuk ADHD ataupun Attention Deficit Hyperactive Disorder, yang pertama anak ini akan mengalami masalah dari segi hyperactive. Dia sangat hyperactive
Okay, compare to anak yang sama bahaya dengan dia. Contohnya anak yang umur 4 tahun, hantar ke kindergarten. Okay, hantar ke kindergarten. Kenapa anak-anak yang lain boleh duduk, boleh follow instruction? Kenapa anak yang ini tak boleh duduk diam? Even dia nak siapkan satu task pun dia tak boleh. Dia keep bergerak, keep berjalan, okay? Lompat sana, lompat sini, okay? And then yang kedua adalah ada masalah dari segi attention skill. Dia tidak boleh fokus pada satu task dalam satu masa. Dia hanya boleh dalam satu masa dia akan fokus banyak. Dia nak buat yang ini, lepas tu dia nak gerak buat yang ini, and then dia pergi usik kawan dia, dan lepas tu buka pula meja cikgu, lepas tu ambil pula barang-barang kawan dia, lepas tu ambil pula barang-barang kawan dia masuk dekat dalam beg, lepas tu bawa pula balik rumah. And then mak pun tengok, kenapa rasanya mak tak pernah beli pensel warna hitam ni. Macam mana Ali boleh dapat pensel warna hitam? And then Ali akan cakap, Ali ambil daripada kawan dia. Tapi Ali tak aware yang sebenarnya dia tindakan mengambil barang tanpa kebenaran itu adalah salah. Okay, so ADHD dia akan develop menjadi condition yang lain lagi in future, bukan ADHD saja. Ya. Jadi yang pertama tadi saya cakap adalah dari segi hyperactivity untuk ADHD. Yang kedua adalah dari segi attention. Mereka tidak boleh pay attention. Mereka tidak boleh concentrate. Dia tidak boleh fokus dalam kelas ataupun semasa proses pembelajaran. Okay? Yang seterusnya adalah impulsif. So impulsif itu apa? Impulsif itu adalah condition di mana anak ini, kalau dalam bahasa kita mungkin saya boleh sebut sebagai agak kelang kabut, dia agak clumsy. Okay, jadi dalam classroom bila cikgu tanya soalan, contoh cikgu tanya soalan pada Abu, okay, cikgu tanya soalan pada Abu, cikgu belum habis soalan pada Abu, Ali cepat-cepat datang, dia nak jawab, saya nak jawab, and then the jawapan yang Ali berikan tidak related kepada soalan yang cikgu tanya kepada Abu. Okay, ini yang satu condition kita panggil impulsiveness. Itu salah satu contohnya. Okay, jadi untuk ADHD ada 3 condition, untuk autism ada 4 condition. Hyperactivity untuk ADHD ada hyperactivity, ada dari segi mereka punya tidak boleh fokus, tidak boleh concentrate, tidak boleh pay attention. And then last sekali dari segi impulsive. Okay, anak-anak yang ada ADHD, umur berapa kita boleh diagnose? Start mereka masuk sekolah. Bila mereka dah start masuk sekolah, masuk kindergarten ataupun masuk sekolah tadika, kita dah boleh nampak ada ciri-ciri seorang anak yang ada ADHD. Sebab kita akan compare ataupun kita akan bandingkan perkembangan anak yang umur 4 tahun dengan kawan dia yang umur 4 tahun juga. Jadi dari situ kita dah boleh nampak anak ini tak boleh fokus, energi yang terlalu banyak. Jadi mungkin ada masalah. Apa masalahnya? Cikgu tak boleh nak bagi confirmation apa sebenarnya isu yang ada. Tapi cikgu perlu advice kepada parents, dan parents kena bawa anak untuk buat jumpa pakar untuk buat rawatan. Okay, so itu untuk ADHD. Yang seterusnya, condition yang ketiga adalah dari segi disleksia. Jadi disleksia itu apa? Disleksia still under condition learning disability. So learning disability and then bawah dia ada disleksia. So disleksia itu apa? Disleksia adalah kekurang upayaan, okay, ataupun masalah yang dihadapi oleh anak-anak dari segi pembelajaran. Tak boleh baca, tak boleh tulis, tak boleh kira, tak boleh eja, okay, tak boleh fokus dalam kelas, lambat belajar, tak boleh copy apa yang cikgu tulis dekat depan, tulis dekat dia punya buku, dia tak boleh buat, and then homework yang dia diberikan oleh cikgu pun dia tak boleh nak siapkan. Jadi this kind of issue sebenarnya di bawah adalah ciri-ciri, okay, ciri-ciri seseorang kanak-kanak yang ada disleksia. Okay, untuk anak yang ada disleksia, kebiasaannya mereka tidak ada masalah dari segi tingkah laku. Mereka okey, boleh ikut arahan, mak suruh buat ini boleh buat, cikgu panggil tolong angkatkan beg, boleh, cikgu suruh duduk dalam kelas duduk, cikgu suruh keluar, cikgu suruh bangun. Tetapi dari segi masalah pembelajaran itu yang akan kita nampak.
Kenapa dia dah umur 8 tahun still tak boleh baca? Kenapa dia dah umur 10 tahun still lagi tak boleh menulis? Kenapa dia dah umur 11 tahun still lagi dia punya perkembangan macam anak-anak umur 5 tahun? Okay? Jadi ini adalah satu condition yang kita nampak salah satu ataupun features untuk anak yang ada disleksia. Okay? Jadi apa yang kita nak kena buat lepas kita dah tahu anak kita ada features of autism, ada features of ADHD, ada features of dyslexia contohnya. Apa yang kita nak kena buat? Yang pertama adalah hantar anak untuk dapatkan rawatan. Hantar anak untuk dapatkan rawatan. Okay? Hantar anak untuk dapatkan rawatan. Saya ulang lagi sekali, hantar anak untuk dapatkan rawatan. So untuk sekarang learning disability, okay, rawatan yang paling satu dunia dah tahu adalah pergi buat terapi. Jumpa pakar, dapatkan nasihat, dapatkan advice, okay? And then hantarlah untuk buat terapi. Terapi apa? Terapi ada banyak sangat. Terapi ada dari segi occupational therapy, ada dari segi fisioterapi, ada dari segi psikologi, ada dari segi speech therapy, ada dari segi hipoterapi, okay? Ada dari segi neurofeedback therapy, ada dari macam-macam terapi sebenarnya. Jadi parents kena dapatkan banyak information, okay? Tengok anak saya sesuai dekat mana, anak saya lebih sesuai nak dihantar ke mana. Okay, jadi macam mana kita nak tahu anak kita sesuai di mana ataupun sesuai terapi yang mana? Kena hantar untuk jumpa pakar. Okay, pakar sahkan, pakar tengok, okay, anak ini memang ada masalah ini, jadi mungkin this kind of therapy adalah sesuai. Ya, okay. Yang kedua adalah penggunaan gadget yang terlalu tinggi. Ya, saya advise ataupun saya pesan, saya ingatkan the parents, kurangkan penggunaan gadget untuk anak-anak. Kurangkan penggunaan gadget untuk anak-anak. Okay? Yang ketiga, okay. Yang ketiga, saya bagi satu solution. Ya, this solution. So next, okay, Mind Plus. Saya punya patient, ya. Mind Plus adalah satu produk makanan. Jadi dia tidak diletak di bawah suplemen ataupun ubat. Okay, jadi Mind Plus ini mengandungi apa? Mind Plus mengandungi yang kita panggil Habatus Sauda. Saya rasa semua kita di sini dah aware berkaitan dengan apa kepentingan, apa kegunaan, apa kebaikan, okay, dengan Habatus Sauda. So Habatus Sauda adalah ubat kepada segala penyakit kecuali mati. Saya rasa semua pun aware berkaitan dengan itu. Jadi this Mind Plus sangat berguna ataupun saya sangat recommend, okay, untuk parents berikan this Mind Plus kepada anak. So Mind Plus bukan hanya untuk anak-anak yang ada condition autism, ADHD atau dyslexia ataupun tidak boleh berkomunikasi atau yang ada masalah. Mind Plus boleh di-consume oleh semua kanak-kanak, dan saya sangat advise dan recommend dan suggest untuk semua parents berikan this Mind Plus kepada anak. Kenapa? Sebab this Mind Plus, saya punya patient di PSLC, Penawar Special Learning Center, okay, boleh katakan untuk sekarang ada lebih kurang 500 orang patient, okay, yang try, yang sudah consume Mind Plus. Dan mereka selepas saya bagi ataupun mereka consume the Mind Plus, akan ada team daripada PSLC yang kita akan buat screening ataupun assessment. Okay, kita akan buat assessment untuk tengok apa sebenarnya the effect selepas anak ini makan Mind Plus. Jadi apa yang saya nampak adalah nanti mungkin akan ada sesi satu lagi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Saya akan present, okay, the finding yang saya dapat selepas saya bagi Mind Plus kepada saya punya patient. Jadi apa yang terjadi adalah this Mind Plus, the effect yang sangat ketara pada saya punya patient adalah dari segi mereka punya cognitive function. Apa itu cognitive function? Dari segi mereka punya attention, concentration, dari segi mereka punya memory, daya ingatan sangat-sangat improve. Ya,
Saya pun agak terkejut sebenarnya bila saya ingatkan once mereka makan Mind Plus dia akan ambil masa mungkin dalam sebulan atau 2 bulan baru kita nampak the progress. Tapi tidak. Untuk saya punya patient, saya dah boleh nampak dari mereka dalam seminggu lebih kurang macam tu, dalam 1 minggu dah boleh nampak ada improvement. Ya, patient yang tidak boleh yang sebelum ni bila kita ajar selalu lupa, tapi mereka dah start untuk consume Mind Plus, the improvement dari segi memory itu memang sangat-sangat jelas. Okay. Yang kedua, selepas mereka consume Mind Plus, apa yang jadi? Dari segi mereka punya behavior, anak-anak yang sebelum ini sangat susah ikut arahan, sangat susah follow arahan, sangat susah memahami arahan, agresif, aktif, hyperaktif, tak boleh duduk diam. Selepas mereka consume Mind Plus, mereka dah boleh duduk di dalam classroom. Dan di rumah pun sama. Parents bagi feedback, anak dia di rumah, bila kita bagi satu task atau kita bagi ataupun kita bagi homework yang cikgu dia bagi untuk mereka buat di rumah, dia sudah boleh duduk dan siapkan. Dia boleh fokus. Dan the issue adalah saya just tidak boleh untuk kongsi the gambar, the video. Mungkin nanti next time insyaAllah saya boleh share. Okay, macam mana hasil video yang parents sendiri ambil selepas anak ini consume Mind Plus. Ya. Okay, yang seterusnya dari segi communication skill. Ada patient saya yang sebelum ni tidak boleh berkomunikasi ataupun the pronunciation itu tidak clear, sebutan itu tidak jelas. Tetapi selepas di consume Mind Plus, sudah boleh untuk berkomunikasi, sebutan itu lebih jelas, ya. Dan bila kita minta dia untuk repeat the perkataan yang diberikan oleh terapis, dia sudah boleh repeat semula the perkataan itu. Okay? Jadi saya rasa this Mind Plus memang sangat-sangat membantu, okay, untuk anak-anak. Bukan sahaja mereka yang ada masalah autism ataupun ADHD ataupun dyslexia, tetapi dia juga selamat digunakan untuk anak-anak yang tidak ada apa-apa condition ataupun yang kita panggil anak-anak yang normal saja, tidak ada isu. Okay? Sebab dia hanya ada Habbatus Sauda dan satu lagi monk fruit. Cuba next. Next. Okay. Kalau based on saya punya slide dekat sini, this Mind Plus mengandungi yang kita panggil, dia ada ingredient aktif dalam Nigella sativa adalah timoquinone. Okay, jadi this ingredient, okay, ingredient yang boleh membantu dari segi energy booster, immunology, antioksidan. Inilah yang saya rasa kita pun aware, okay, kenapa Habbatus Sauda sangat-sangat berguna ataupun boleh digunakan untuk merawat apa sahaja jenis penyakit, kerana dia ada this kind of ingredient, timoquinone, okay, yang mana dia boleh membantu dari segi energy booster, antioksidan, okay, blood sugar, cholesterol, everything. Ya, jadi next. Okay. Kalau parents ataupun yang ada hari ni, okay, bertanya, adakah Mind Plus ini selamat? So Mind Plus sudah dikategorikan sebagai food product, okay, di mana dari Kementerian Kesihatan pun dah disahkan selamat, okay. Semua sebab this Mind Plus tidak ada apa-apa chemical yang dimasukkan di dalamnya. Dia hanya ada Habbatus Sauda dan juga monk fruit. So monk fruit adalah satu buah-buahan ataupun satu fruit yang hanya ada di negara China sahaja. Jadi dimasukkanlah di dalam Mind Plus ni untuk memberikan rasa manis, sebab monk fruit, okay, manis tetapi dia tidak ada kalori atau dia zero kalori. Dia hanya memberikan rasa manis sahaja. Sebab kalau kita makan Habbatus Sauda sahaja, tidak mungkin anak-anak kita nak telan, sebab Habbatus Sauda rasa dia
tidaklah macam yang mereka selalu makan gummy. Okay, kenapa anak-anak suka makan gummy? Kenapa anak-anak sangat suka makan Appleton? Disebabkan oleh rasa yang mereka rasa. Dia tak tahu pun ini untuk apa, ini apa kebaikan. Dia tak tahu, yang dia cuma tahu bila masuk dekat dalam dia punya mulut dan dia rasa dia sedap. Dia just akan makan saja. Okay, so next. Okay, so apa lagi berkaitan dengan Mind Plus? So Mind Plus sebenarnya bukan sahaja boleh digunakan oleh anak, okay, tetapi boleh juga digunakan oleh orang dewasa. Ya, orang dewasa pun boleh mengamalkan this Mind Plus. Okay, kenapa? This Mind Plus boleh mengelakkan daripada menjadi nyanyuk bila kita dah tua nanti. Ya, kerana dia bekerja straight dalam kita punya brain. Okay, next. Yeah, so Mind Plus benefit to children dari segi memory, dari segi attention, mood, focus, behavior dan juga dari segi social. Dan semua these component bila saya tengok daripada patient saya selepas mereka consume the Mind Plus, memory improve, attention improve, the mood pun improve, focus pun sama. Dari segi behavior pun sudah tidak ada lagi aggressive behavior, dan dari segi social pun mereka dah memberi improvement yang sangat bagus. Mereka boleh duduk sekali dengan kawan, sudah tidak ada lagi tantrum behavior atau aggressive behavior. Ya, okay, so next. Okay, ini ada sedikit information yang diberikan oleh pihak admin untuk kalau parents ataupun cikgu nak dapatkan Mind Plus, ya, boleh contact di sini. Jadi mungkin saya boleh jawab beberapa soalan. Ada soalan? Anak saya ada masalah tidur. Okay, macam mana tu? Okay, kalau anak ada masalah tidur, boleh bagi Mind Plus. Okay, Mind Plus 1 hari 1 biji selepas makan. Ya, 1 hari 1 biji sahaja selepas makan. Nanti puan boleh nampak improvement untuk anak dari segi tidur. Sebab secara saya bagi saya punya pengalaman, ya, selepas saya makan Mind Plus, saya punya sistem tidur sangat-sangat teratur. Pukul 10 malam atau 9.30 saya dah start untuk nak tidur. Dan bila saya dah start tidur, saya akan sedar pada pukul 6 pagi ataupun pukul 5.30 pagi. Saya tak akan sedar dekat tengah-tengah tu, ataupun apa yang saya mimpi saya dah tak ingat dah. Ataupun saya rasa saya tak sempat pun mimpi. Memang kita akan tidur dengan sangat selesa. Bila kita makan Mind Plus waktu pagi, kita akan bertenaga untuk buat all the activity. Kita akan lebih, energy tu akan lebih. Okay? Tapi bila waktu malam, segala energy itu akan drain. Jadi badan kita akan start untuk berehat. The body clock itu akan bagi tahu masa ini adalah masa untuk tidur, masa ini adalah masa untuk berehat. So Puan Nur Aini daripada Batu Pahat, okay, berikan anak 1 biji Mind Plus 1 hari selepas makan. Ya, okay, next question. Will Mind Plus be effective for adult? Ya, boleh. This Mind Plus, macam yang saya mention tadi, bukan hanya untuk kanak-kanak saja, tetapi untuk orang dewasa juga. Dan kebaikan Mind Plus lagi adalah yang saya boleh kongsi, mungkin ada ahli keluarga yang seorang penagih dadah contohnya, ya, boleh berikan Mind Plus. Boleh berikan Mind Plus. Belah pagi selepas makan, beri dia Mind Plus. So untuk autism, adult autism, boleh ambil Mind Plus juga. Ya, sangat-sangat efektif. Okay, next question. Sufi susah nak makan pil Mind Plus. Okay, Puan Haniza Hanafi. Okay, if anak tidak boleh telan pil ataupun nak gigit sebab dia tak suka, so apa yang Puan boleh buat adalah hancurkan. Hancurkan, masuk dalam dia punya minuman. Minta dia minum. Okay? Okay, next question.
boleh tak dicairkan Mind Plus beri anak guna shrink? Boleh. Boleh Puan Nur Aini, Batu Pahat, boleh. Ya. Okay, next. Kalau makan lebih ada efek apa-apa tak sebab anak-anak suka? Okey, untuk Puan Azila, anak nak makan lebih. Sebenarnya the arahan ya ataupun dia punya prescription adalah satu hari satu biji sahaja. Tetapi kalau untuk depends pada condition anak kita tu ada severe autism contohnya lah. Jadi mungkin kita akan letak kita akan bagi sehari mungkin dia kena ambil 2 biji sehari. Ya, tapi kalau terlampau banyak pun saya nasihatkan pada Puan Azila untuk cuba kontrol, okey? Jangan lebih daripada 2 biji sehari. Ya, memang rasa dia manis sebab dia rasa orange. Ya. Okey, lagi? Doktor, sebelum ni saya makan Sativa Plus. Kalau saya nak tukar ambil Mind Plus boleh tak? Dos sama juga ke macam Sativa Plus? Okey, PP tu tak. Okey, boleh ambil Mind Plus. Sama sahaja dosage dia, satu hari satu biji. Tak ada masalah. Boleh. Ya, cuma beza antara Mind Plus dan Sativa Plus adalah untuk general kesihatan badan kita. Kalau untuk Mind Plus, dia fokus lebih kepada kita punya brain function. Macam mana kita nak berfikir, macam mana kita nak buat decision, kita punya mood. Kalau kita ada stress, kita ada depression contohnya, okay, kita ada anxiety contohnya. Jadi lebih baik untuk makan Mind Plus. Ataupun kalau ada Alzheimer ataupun nyanyuk, okay, cepat lupa, saya recommend atau saya suggest untuk ambil Mind Plus. Okay? Okay, next question. Maaf ya, anak saya tadi masalah tidur malam, saya perlu bagi pagi atau malam ya Mind Plus, anak saya autism. Okay, saya nasihat pada Puan, mungkin boleh cuba untuk bagi waktu pagi dulu. Ya, kalau waktu pagi, Puan tengok the effect, pagi tu dia makan, dia terus mengantuk, dia tak boleh pergi sekolah, dia tak boleh buat apa-apa aktiviti, dia terus tidur. Jadi malam pula dia akan bangun. Jadi saya nasihat untuk Puan bagi the Mind Plus waktu malam selepas waktu makan malam. Jadi selepas dia makan Mind Plus, dia akan terus tidur. Faham ya? Puan Nur Aini Batu Pahat? Okay, next question. Ada lagi? Okay. Jadi di situ admin ada letak macam mana kalau nak beli Mind Plus. Okay, boleh kontak Puan Izzah ataupun Puan Shirin, ya. Dan saya juga minta ataupun saya jemput untuk yang ada di sini untuk join Facebook group Mind Plus, Autism Mind Plus Therapy. Saya akan kongsikan information berkaitan dengan autism, berkaitan dengan Mind Plus, any talk, any event, any talk, any event berkaitan dengan autism dan juga Mind Plus, saya akan kongsikan di dalam Facebook group tersebut. Ya, segala apa-apa perkongsian mungkin saya akan letakkan di dalam this Facebook group. Jadi mungkin boleh yang ada di sini buka Facebook masing-masing, ya. Just join sahaja Autism Mind Plus Therapy. Dan if nak tanya ataupun nak beli Mind Plus, boleh kontak Puan Izzah, ada kontak number dekat situ, ataupun Puan Shirin, okay? Ataupun boleh order melalui online di www.penawarherbalmedicine.com. Ya, okay. So saya rasa sampai situ sahaja dulu perkongsian. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pada hari ini. InsyaAllah nanti ada masa kita akan jumpa lagi. So terima kasih banyak-banyak. Saya harap segala perkongsian itu berguna untuk puan-puan semua. Okay, thank you everyone. Okay, bye.